Jadi makna kata amanah kita ni dalam bekerja, amanah kita sebagai ketua kampung, amanah kita sebagai pemimpin, ketua lorong. Kita dalam masjid ada jawatan kuasa masjid. Jangan lagi sebut aku ni AJK biasa-biasa je. Jangan cakap AJK pun ada kerja. Asal gotong royong balik kampung, gotong royong ada hal. Dia manusia paling sibuk dalam dunia ni. Allah Ta'ala akan tanya, walaupun sekecil-kecil amanah, Allah Ta'ala tanya, dulu kau jadi AJK masjid kau buat apa? Aku AJK biasa-biasa je Allah. Aku tak buat kerja pun tak apa. Semua pengurusi dengan naik pengurusi dan juga imam je buat kerja. Siapa cakap? Semua. Tu sebab kalau tak nak kita dipersoalkan, jangan sibuk nak pegang amanah. Tu je. Tu je. Ingat tu. Sibuk nak jadi ketua kampung, sibuk nak jadi ketua lorong. Kalau dah dapat amanah, tak dapat tak apa, alhamdulillah. Jangan kita sibuk marah orang tu banyak tanggungjawab, kita nak minta apa? Setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpinnya, termasuklah peranan kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga pun Allah Ta'ala tanya. Seorang isteri akan ditanya, dipertanggungjawabkan tugasnya memimpin anak-anak dan juga keluarganya di dalam rumah ketika suaminya tidak ada. Anak-anak pun akan dipertanggungjawabkan tentang amanahnya. La imana liman la amanatalahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Clear. Itu sebab amanah kita nak kena jaga elok-elok. Kerja apa pun, swasta ke, kerajaan ke, apa sektor sekalipun, kerja kilang sekalipun, ada amanah-amanahnya yang kita kena jaga. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturrahim. Jangan kita memutuskan perhubungan antara kita. Kalau buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, tengok tajuk silaturrahim. Macam mana Nabi datang pada sekumpulan yang tengah duduk, Nabi sebut, barang siapa yang memutuskan silaturrahim, sila tinggalkan majlis ini. Nabi sebut, dengan tak semena-mena bangun seorang pemuda, dia terus bangun tinggalkan majlis tu. Dia sedar Nabi tuju dekat dia. Dia keluar, dia pergi mana? Dia pergi cari ibu saudara dia, sebab dia teringat dia pernah memutuskan hubungan dengan ibu saudaranya. Bila dia memutuskan dengan ibu saudara dia, jumpa ibu saudara dia balik, dia minta maaf, dia datang balik jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah pun berbaik-baik dengan ibu saudaraku ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahim, bala dan musibah itu bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk seluruh kaum itu. Itu sebabnya kalau kita ni berpecah-pecah, yang jadi mangsanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Tengok dalam taman perumahan, tengok dalam kampung, bayangkan ketua kampung gaduh dengan imam. Pening kepala kita. Ketua kampung bergaduh dengan imam, susah kita nak buat kedui pun serba salah, nak ajak siapa. Ajak imam dah terasa ketua kampung, kau ajak imam, aku tak nak datang. Susah kita. Kau ajak ketua kampung kan, tak apalah, kau suruhlah dia baca doa, la ilaha illallah, punya kecil hati. Yang paling konflik, imam bergaduh dengan ketua kampung, dengan tahap imam dan ketua kampung adalah orang yang sama. Itu lagi dahsyat. Bergaduh dengan diri dia sendiri, tak ada lah. Tapi maknanya itulah dia, kita kena jaga silaturahim. Jangan kita memutuskan silaturahim. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dua-dua dapat, di dunia dapat, akhirat pun dapat. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Maknanya atas dunia dah ada kesan lah. Itu sebab jagalah hubungan satu dengan lain. Yang sudah-sudahlah, tak payah nak gaduh-gaduh lagi, cukup. Membalun tak habis-habis, dalam grup WhatsApp tak habis lagi, dalam Facebook tak habis lagi. Sudah, kerja kita teruskan, usaha kita, bekerja kita, amanah kita jaga. Jangan nak bergaduh lagi. Ni masyarakat kita ni sayang, jangan gaduh ni. Masyarakat kita, masyarakat Islam ni, jangan nak gaduh-gaduh lagi. Jangan kita nak pecah-pecah lagi, cukup. Yang sudah-sudah. Ya? Faham lah tu kan? Tak yalah saya detailkan. Ni tak cakap apa-apa, ni contoh. Ya? Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ni, kita tengok sini pensyariatan puasa surah Al-Baqarah ayat 183, kita tengok macam mana, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kan dah biasa dengar dah ayat tu kan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya orang yang berpuasa tak semestinya takwa, tapi kita ni nak capai takwa tu. Nak capai takwa tu tak ada cara lain. Macam saya sebut tadi, yang pertama kita kejar apa? Kita kejar hidayah. Yang kedua maghfirah. Yang ketiga kita kejar rahmat Allah. Nak kejar rahmat Allah tak ada cara lain. Caranya ibadah banyak-banyak. Bulan Ramadan ni ibadah banyak-banyak, salat banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Dan kalau kita tengok ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama namanya puasa umum, standard budak darjah 5, iaitu menahan diri daripada lapar dan dahaga, makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu aja, tak lebih pada tu. Jadi kalau kita puasa setakat itu aja tapi tak semayang, tapi tak berzikir, tak mengaji, maka kita masuk standard budak darjah 5. Kategori yang kedua, kategori puasa khusus, menahan diri pada lapar dan dahaga, makan dan minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa dan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun tak buat. Maknanya dia tak buka TV, takut dia kalau ternampak channel-channel TV Korea. Tak ada bulan puasa dia, alhamdulillah, channel TV Korea semua kayak tudung labuh, tak ada. Kan semua seksi-seksi macam biasa. Tak berani dia tengok Hindustan tu. Ya Allah, berzikir dia tengok. Astaghfirullahaladzim, ya Allah sampai sudah. Kan? Takut mengurang pahala puasa. Dengar orang mengumpat, aku dengar kan, diam. Kau nak cakap yang elok ke tak elok? Kalau tak elok jangan cerita dengan aku. Kurang pahala puasa aku nanti. Macam tu. Bantailah tidur, jangan bagi alasan lah. Sebabkan aku tak nak berdosa, maka biarlah aku tidur. Lepas subuh tidur, ya Allah, membawa kepada duha, membawa kepada sebelum zuhur. Bang, bangun bang, zuhur. Zuhur lah. Lepas zuhur tidur atas jadah sampai ke asar. Bang, asar dah, ambil wuduk lepas semayang, naik atas katil balik, sambung lepas asar. Bang, dah nak berbuka dah ni. Buka dah. Ambil wuduk, duduk dekat meja makan, menung, muka macam nak kena tinju. Ambil buah tamar. Allah, sekarang puasa. Tiba-tiba dah nak berbuka. Semap tidur kerjanya. Biarlah kita tiba-tiba nak berbuka tu dengan tahap kita beribadah, kan bagus. Jangan lupakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat tak ceramah Isra' Mi'raj hari itu? Ada ustaz datang sini kan cerita. Dia kata macam mana ketika Nabi naik sampai ke langit, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tak pernah aku tengok umat yang paling miskin umat kau lah ya Muhammad. Kurus kering, umur dah lah tak panjang, pemalas beribadah. Betul. Umat Nabi Muhammad umur memang tak panjang, pemalas beribadah. Iya, cuba tengok tarawih. Cuba tengok. Dia kalau boleh kita punya target biar sampai ke hujung Ramadan, tak ada. Kebanyakannya sampai tengah dah mula, makin lama makin surut, makin lama makin surut, makin lama makin tak ramai. Kursi, orang tua-tua yang tak larat tu, yang duduk kat atas kursi tu, daripada belakang pergi saf pertama kursi tu. Kursi sampai saf pertama. Dulu belakang, makin lama makin depan, macam dengar ceramah tengah kursi je semua. Betul? Bukan orang sini lah, tempat lain. Itu keadaan dia. Jadi kita ni banyakkan ibadah. Dan kategori yang ketiga namanya puasa khususul khusus. Langsung tak fikir pasal dunia. Nabi lepas asar beribadah lagi kuat sampailah nak berbuka. Dan bila berbuka barulah Nabi tanya isteri dia, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi kata syukur, itulah rezeki kita. Baca doa, makan. Orang perempuan hari ni cuba buat macam tu. Orang lelaki balik kan, yang apa yang ada untuk berbuka puasa? Bang, yang ada cuma buah tamar dan air mineral. Nak tengok berapa ramai suami yang jawab Alhamdulillah. Itulah rezeki kita. Allahumma laka sunnah. Menangis doa.
Ataupun yang ramai kau tahu tak macam nak mati ni aku puasa ni. Marah dekat isteri dia. Tak dapat dia kadang. Itu aja. Takkanlah buah tamangan kosong. Relax lah brother. Saja je nak test tengok abang macam mana. Banyak makanan dekat bawah tudung saji tu. Pak kita kadang kan. Itu dia.